Astagfirullahaladzim. Okay, Alhamdulillah Ti. Waalaikumsalam Ti. Tolong share. Okey ke dari segi Ewi? Mazna? Okay. InsyaAllah kita akan seminit lagi. InsyaAllah kita akan bersiarat untuk kuliah subuh pada pagi ini, pagi Jumaat. Alhamdulillah. Terima kasih. Okay, surah An-Nur. Ya, Alhamdulillah. Jamaliah Mutiara. Okay. Khalijah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi surah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji-pujian adalah hak milik Allah yang mentadbir dan menguruskan alam ini. Siang, malam, silih berganti. Allahu Akbar. Hebat sungguh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari pagi ini, hari Jumaat, penghulu kepada segala hari. Mudah-mudahan kehadiran kita di majlis ilmu pada pagi ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, sekali lagi Allah pilih kita untuk berada di taman-taman syurga, yakni majlis ilmu. Ya. Kita berkuliah adalah anjuran surah An-Nur, Pasal 3, Bandar Seremban Selatan. Sangat mudah-mudahan terima kasih banyak-banyak kepada pihak penganjur atas ruang-ruang yang diberikan kepada kami, kepada saya, boleh katakan setiap bulan. Alhamdulillah. Bahkan banyak kuliah-kuliah lain yang yang bersiaran melalui FB Surah An-Nur. Alhamdulillah. Jadi terima kasihlah kepada pihak penganjur dan jangan lupa muslimin-muslimat semua infak dana untuk aktiviti kuliah ilmu, insya-Allah ya. Semoga sokongan kita semua, pihak surau boleh mengadakan program-program yang lebih baik dan kekerapannya juga adalah dengan lebih baik. Tanpa sokongan daripada muslimin-muslimat semua, barangkali aktiviti tidak boleh berjalan dengan baik. Alhamdulillah, saya nampak sahabat-sahabat kita dah ramai. Saya nampak Wani, Kamarujan, Azimah, Zalia Zainal, Luqman Hakim. Ya, yang saya nampak. Siti Fatimah Ali, Nur Izzah Halim, Nuza Alim, okey, Masli Amira, yang tadi Maznah Muhammad, Yanti, okey. Alhamdulillah. Ya, Kamkama, Zalikah, ya, Nur Izzah Halim, Kamkama, Khadijah Muhammad, Maizura, terima kasih semua. Kita hajar dan hari ini kita sambung lagi kuliah subuh kita, iaitu
Akhlak Seorang Muslim. Penulis bukunya adalah Imam Muhammad Al-Ghazali. Masya Allah, hebat-hebat ni. Memang kita kena baca. Kalau tak baca, barangkali banyak isi-isi yang ada dalam tu yang kita tak terpandang. Okey, saya nampak Nuranti Bangi, sahabat kita. Minta maaf kalau tak sebut. Okey, ada ni saya. Anita Dalib, Radiah Sharif, Nur Izzah Halim, Zaini. Okey. Asro Arsumli. Okey. Yanti, Akhlak Seorang Muslim. Muka surat 72. Faridah Sahid, bagi sahabat-sahabat yang ada kitab. Kita tengok muka surat 72. Kita masih membicarakan tentang bercakap benar. Sangat penting dan sangat dituntut di dalam agama Islam. Umi Ruqyah, Azimah, Zaliha, Siti Fatimah. Okey. Berkata benar akan menolong seseorang menjadi manusia yang baik. Betul kan? Sangat bergantung. Kalau kita cakap bohong, orang tak pandang kita sebagai orang baik. Mungkin mula-mula dia percaya, mungkin dia percaya. Lama-lama bila terbongkar rahsia, itulah. Jadi bercakap benar boleh menjadi seseorang itu menjadi manusia yang baik, insya-Allah. Maka berhati-hatilah kerana setiap apa yang telah diucapkannya akan memancarkan cahaya kebenaran di dalam hatinya. Masya-Allah. Kalau kita bercakap benar, akan terpancar kebenaran di dalam hati kita tu. Masya-Allah. Hati kita kadang-kadang gelap kan, muslimin-muslimat semua. Allahu Akbar. Jadi sebab itulah apa pun kita kena sedaya upaya untuk membersihkan hati kita, bersihkan hati kita. Kalau basuh baju kotor, senang pakai klorok, tapi bersih hati antaranya dengan bercakap benar. Dengan bercakap benar, latih diri bercakap benar. Sebab kadang-kadang terbiasa dengan bercakap bohong. Allahu Akbar wa niyazubillah. Kalau ada sifat-sifat ini sama ada pada saya pun, kita buangkan. Kita ni kadang-kadang Allahu Akbar nak menjaga, nak kadang-kadang ialah kata masa tu terdesak contohnya lah. Okay, kita nampak Wong Jawa, Rahimah Anita. Okey, insya-Allah sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Ahzab ayat 70 hingga 71. Ya ayyuhallazina amanu Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Masya-Allah. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang tepat, benar dalam segala perkara. Walaupun perkara itu agak kita kata agak yalah yang berkaitan dengan diri kita, keluarga kita dah. Contohnya keluarga kita buat salah, kata benarlah. Walaupun kena pada keluarga kita, masya-Allah. Jadi sesiapa yang memberi taufik, supaya dia memberi taufik, yakni Allah, supaya dia memberi taufik dengan menjayakan amal-amal dan mengampunkan dosa-dosa kamu. Allahu Akbar. Mudah-mudahan, insya-Allah, bila kita bertakwa dan bercakap dengan perkataan yang benar, maka Allah akan memberi taufik dan menjayakan amal-amal kamu. Itulah kata tadi tu, dia akan beri cahaya di dalam hati kita, dan mengampunkan dosa-dosa kamu. Allahu Akbar. Dengan bercakap benar, hati kita akan bercahaya. Dan insya-Allah dengan bercakap benar itu juga Allah akan mengampunkan dosa-dosa kita. Dan ingatlah, sesiapa yang taat pada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia telah berjaya mencapai sebesar-besar kejayaan. Siapa taat Allah dan Rasul, dialah orang yang mencapai kejayaan, yang sebesar-besar kejayaan. Bukannya orang yang ada harta, bukannya orang yang berpangkat tinggi, ataupun yang memiliki pengaruh yang begitu besar, tetapi orang yang bercakap benar, orang yang taat pada Allah dan Rasul, mereka adalah merupakan orang yang telah
benar-benar mencapai kejayaan dalam hidupnya. Allahu Akbar. Ya. Apa-apa pun kita tengok dalam Al-Quran dan hadis Nabi, tidak menceritakan orang kaya, bukan anti kekayaan. Orang berpangkat, orang ada nama, yalah kita pun ada nama juga kan. Tapi maksudnya, bukan golongan ini yang disebut oleh Allah sebagai orang yang berjaya. Macam contoh kita baca dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sesungguhnya berjaya orang mukmin itu bila mana dia menunaikan salat dalam keadaan yang khusyuk. Tu maknanya dia tidak mengaitkan kejayaan, kemenangan itu pada orang-orang yang mana saja, pada yang kata tadilah yang berpangkat, anti pangkat tidak, tapi maksudnya tak semua orang dapat naik pangkat, tak semua orang dapat jadi ketua pengarah ataupun jadi CEO dalam syarikat. Bukan tak semua, tapi kalau itu yang nak direbut sebagai matlamat hidup kita, tak semua orang akan dapat capai. Tetapi dengan solat kita beroleh kejayaan, dengan solat kita beroleh kemenangan. Hayya 'alas solat, hayya 'alal falah. Marilah menunaikan solat, marilah menuju kejayaan. Hayya 'alal falah, marilah kita orang yang sembahyang supaya kita ni, itulah lambang kejayaan seseorang Muslim. Sama juga yang katakan tadi, orang yang beriman pada Allah dan Rasul, orang yang bercakap benar, maka dia adalah orang-orang yang benar-benar mendapat kejayaan dalam hidupnya. Banyak lagi boleh kata, orang berjaya tu ialah tentu yang baik-baik, yang buat benda baik, yang menyenangkan hati orang, yang suka tolong orang, yang baik-baik. InsyaAllah berdoalah pada Allah supaya kita ni, Allah jadikan kita ni orang yang baik. Orang baik, cakap benda baik, buat benda baik setiap hari. InsyaAllah mudah-mudahan kita menjadi orang yang berjaya. Bila Allah sebut orang berjaya, maka sudah tentulah balasannya juga lumayan. Masya Allah, Masya Allah. Okey. Rani Idris, Rahimah Muhammad Yusof, Zaliha Zainal. Saya masih ingat soalan Rani Idris, saya belum jawab. Tapi boleh saya jawab secara ringkas? Boleh Rani? InsyaAllah. Tak ada saya nak kemukakan apa soalan Rani. Tapi nak ceritanya, InsyaAllah perbuatan itu adalah baik. Tapi apa pun jangan kita yang juga terlambat. Okey, cukup. Saya rasa bagi Rani, kenal. Hajah Maisara, Azimah Maria Muhammad. Okey, Wani Yahya. Sayang tak berkuliah di Seremban, aku tidak boleh breakfast dengan Wani pagi ni. Masya Allah. Okey, masa seorang Muslim dalam menunaikan tugas itu bergantung kepada kesungguhan. Bila banyak melakukan kebaikan dan kebenaran, maka pasti mendapat kemajuan dan kejayaan. Jika sebaliknya, mereka tidak akan memperoleh kejayaan. Mana orang yang berjaya, orang yang bersungguh-sungguh dalam melaksanakan satu-satu tanggungjawab yang diamanahkan kepadanya. Selain daripada kata tadi, jujur, amanah. Masya Allah. Allah semuanya menghendaki kita ni menjadi orang yang menjadi sebaik-baik. Muhsinin. Hairani, Rafi'ah Ismayadi. Okey. Kita tengok satu hadis Rasulullah SAW yang saya rasa agak panjang juga. Okey, kita tengok. Dia kata, saya baca terjemah. Kalian harus berkata benar. Kerana perkataan yang benar akan memperolehi kebajikan dan untuk menuju ke jalan ke syurga. Tu dia. Maknanya, kita semua kena cakap benar. Sebab dengan cakap benar itulah boleh menuju kita kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Shima, okey. Kerana perkataan benar akan memperolehi kebajikan dan untuk menuju jalan syurga. Orang yang tidak berdusta dan berpegang pada ucapan yang benar tercatat di sisi Allah sebagai orang siddiq, yakni yang boleh dipercayai. Berhati-hatilah kalian janganlah sampai berdusta, kerana dusta akan menyeret kalian kepada durhaka dan kedurkaannya akan menjerumuskan kalian ke dalam neraka. Seorang hamba Allah yang berdusta dan membiasakan diri berdusta tercatat di sisi Allah SWT sebagai pendusta. Wal-iyazubillah. Kita tinggalkan dusta kita.
Kadang-kadang kita rasa macam, alah sikit aja kan. Takkanlah salah besar sangat. Tapi sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Mana dosa kita tu sikit-sikit lama-lama dia akan jadi kebiasaan dah kepada kita untuk berdusta. Tak cakap bohong, tak sedap. Saya pun ada jugalah kadang-kadang agaknya bukan kadang tersengaja ke. Wallahualam. Ya Allah, jadikanlah diriku dan diri kita semua ini orang yang selalu bercakap benar. Walaupun pahit. Walaupun pahit. Bercakap benarlah sekalipun pahit. Latifah Zaini, Khadijah Muhammad. Okey. Tapi nak ceritanya, kalau dah biasa, payah kan? Baik sebagai seorang suami, sebagai seorang isteri, sebagai seorang anak, baik sebagai penjawat awam, baik macam-macam lah, berusahalah untuk kita menjadi orang baik dengan cara bercakap baik, cakap benar. Kerana orang yang bercakap benar akan berada di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak syurga kan? Di penghujung hidup kita ni, insya-Allah, mudah-mudahan yang lalu tetap berlalu. Kalau kita berbohong, tetap berdosa. Tambah kalau kita berbohong dengan orang yang dah tak ada dah sekarang ni. Okay, Saira, Anita Dalib, Jamalia, Khadijah Muhammad, Atika, yes. Okay, sorry Jadi, genggam kuat-kuat. Cakap benarlah, tak apa. Pahit sebenarnya. Nak mengaku kita salah, sangat pahit. Tapi, insya-Allah kita beroleh menjadi orang yang berjaya dalam hidup. Berjaya dalam hidup. Itu kita nak capai. Berjaya dalam hidup bukan dalam konteks masyarakat manusia lain. Barangkali ada orang memandang orang berjaya adalah orang yang memiliki kekayaan. Rumah besar, kereta besar, rumah bertingkat-tingkat. Tapi kejayaan di sisi Allah ialah orang yang boleh bercakap benar. Dalam apa keadaan. Saya katakan tadi, bercakap benarlah dengan mak bapak kita. Bercakap benarlah dengan suami kita. Bercakap benarlah dengan isteri kita. Suami banyak juga berbohong kan? Tapi isteri tak kurang juga. Nur Izwana, Masya Allah, payahnya nak sebut. Bercakap benarlah. Walaupun, kata bercakap benar, hati menjadi tenang. Sungguh, bila kita bercakap bohong, kita sebagai hamba Allah, kita tak akan rasa berdosa. Dalam bercakap tu, dalam hati, kalaulah orang ni tahu aku ni macam mana dah. Allahu Akbar. Takut sangat. Saya takut dengan diri saya. Takut sudah selesa dengan bercakap bohong. Jangan biasakan diri menira, bercakap benar dengan suami kita walaupun pahit. Yes. Isteri pun, suami sama juga. Bercakap benarlah dengan isteri walaupun pahit. InsyaAllah kalau yang baik itu, InsyaAllah orang marah pun tak apa sebab kita bercakap baik. Semalam ada sahabat, ada orang datang rumah saya lah. Bukan nak isu masalah, tidak, cerita hal lain, tapi sampai tu dia terhidu juga. Barangkali saya ni banyak bercakap tentang kekeluargaan. Jadi dia tanya apa pandangan Ustazah dengan seorang suami yang berpoligami, kahwin di selatan Thailand, tak cerita ke isteri. Lepas tu terserempak juga dengan isteri selepas beberapa bulan dia berpoligami. Apa hukum Ustazah? Dia kahwin di sana, itu satu hukum lain. Dia berbohong dengan isteri dia, itu bab lain. Nah, kahwin di sana kalau betul dari segi hukum Allah, cuma undang-undang saja yang tak boleh di Malaysia ini. Maksudnya dia balik, dia kena daftar, bukan salah macam mana. Sebab dia pergi berkahwin tanpa kebenaran. Berpoligami tanpa kebenaran. Jadi, dia balik, dia boleh mengesahkan kerja dia yang tak betul tadi tu. Tetapi, dari segi nikah dia sah. Betul tak? Walaupun dia bohong pada isteri. Tanpa pengetahuan isteri sekalipun, kalau betul nikah dia tu
betul dengan walinya, dengan lafaz ijab kabulnya, dengan saksinya, maka pernikahan dia sah. Tak ada apa. Soal dia tak cakap ke isteri, itu bukan menjadi syarat. Kan? Tetapi kalau dia bagi tahu kan senang. Tak serempak macam tu kan. Takut juga nak cakap apa. Dia kata, ada orang, dia bawa isteri pertama, dia bawa isteri kedua pergi buat haji. Tak? Lama-lama pecah ketika nak menunaikan ibadat haji dah. Ketika Allahu Akbar, di Mina kalau tak silap. Tapi isteri pertama terpaksa akur dengan suami dia sebab sedang buat haji. Nak bergaduh pun, tak. Bayangkan dalam ihram, sayang tak? Nak pergi haji susah. Nak dapat pergi haji susah. Tak? Tiba-tiba bergaduh pula. Bayangkan, kan dalam Al-Quran Allah bagi tahu orang yang sedang berada dalam dalam melaksanakan ibadat haji tak boleh dusta, tak boleh bohong, tak boleh makan hama orang. Mengajilah juga yang isteri pertama tu. Pandai juga dia, orang kata kontrol. Akhirnya bermulalah mereka berbaik di antara sama lain dan suami pun dah lega hati dah. Rupanya dia nak bertemu di Mekah, tempat yang suci. Dan Masya Allah, macam-macam lah cerita, tapi banyak dah nak ceritanya. Saya tak pernah dengar cerita orang pergi haji bawa dua isteri tanpa pengetahuan masing-masing. Di mana dia sorok tu, wallahualam. Cuma tak letak sebilik sekali, letak yang isteri muda dia asingkan bilik lain, yang isteri tua tu duduk bilik lain. Jadi tak tanpa, tapi bertemu semasa di Mina ataupun di Arafah. Kalau saya tersilap. Okay, nanti Pak Ali, Khadijah Muhammad. Tapi nak ceritanya, nikah lain, bohong lain. Jadi orang tanya, apa hukum suami dia berdusta? Berdusta. Apa pun bohong dia, tetap berdusta. Tak ada istilah tipu sunat. Banyak kali dah kita dengar dan saya mengulangnya. Yang boleh, bila? Ketika mana orang yang dikejar oleh seorang yang zalim, maka ketika itu, dia yang sembunyikan bila ditanya, ada tak nampak orang tu? Contoh, tak ada, saya tak tahu pun. Tak ada. Kan? Sedangkan dia yang sembunyi orang tu takut dianiaya, takut dizalimi oleh orang yang tak sepatut menzalimi orang ni. Macam tu ya. Tapi kita ni berleluasa menggunakan bohong adalah tipu, hukumnya sunat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan sampai macam tu ya, gurau-gurau. Tapi bohong tidak ada istilah sunat. Khadijah, Umi Ruqyah, cuma ketika itu tak berdosa lah kalau dia bohong. Tak ada. Okay. Sorry Jadi, orang yang bercakap benar, maka dia akan berada dalam syurga Allah SWT. Itu key dia. Jadi bercakap benarlah, insya-Allah. Bila kita cakap benar, kita ramai kawan. Sebab orang tak ada kata dia tu 50 aja boleh percaya kalau dia cakap. Waliyazubillah ya. Kalaulah saya, orang kata Ustazah Zawiyah tu cakap je. Dia tu separuh aja boleh dengar. Allahu Akbar, waliyazubillah. Ya, jauhilah diri saya, wahai Allah, daripada bercakap bohong. Kita akan kehilangan saudara mara. Kita akan kehilangan sahabat andai. Bahkan kita akan kehilangan apa yang paling kita harapkan, yakni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab di hujung hadis Nabi ini, Nabi kata, seorang hamba Allah yang berdusta dan membiasakan diri berdusta tercatat di sisi Allah SWT sebagai pendusta. Jadi waliyazubillah, melakukan perkara yang tidak baik merupakan punca kerosakan jiwa dan lenyapnya iman seseorang. Lenyapnya iman seseorang. Okay. Ada Jamna Fauziahman. Okay, Anita. Hadis yang diriwayatkan oleh Malik bin Mas'ud mengatakan bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda. Kita dah baca dalam kuliah sebelum ini. Siti Aisyah Ka'bah. Wala yazalul abdu yakzibu wa yataharral kaziba fayuktabu fi qalbihi naktatan sauda hatta
yaswadda qalbuhu fayaktabu indallahi minal kadzabin. Ya, wala yazalul abdu yakdzibu wa yataharral kadziba fayaktuba fi qalbihi naktatan sauda hatta yaswadda qalbuhu fayaktubu indallahi minal kadzabin. Orang yang berdusta dan membiasakan diri berdusta, di dalam hatinya ada titik hitam yang akan menghitamkan seluruh hatinya. Allah SWT tercatat sebagai seorang yang hatinya, Allah SWT tercatat sebagai salah seorang pendusta. Allahu Akbar. Satu kali kita berdusta, tercatat satu titik hitam. Sekali kita berdusta, sekali tercatat titik hitam. Bayangkanlah, berapa banyak dah kita berdusta kan? Berapa kali dah kita berdusta dengan Allah. Kadang-kadang kita berdusta, kita menipu Allah. Padahal Allah tahu segala-galanya. Betul tak? Tak semayang, kata semayang. Tipu siapa? Tipu Allah. Tipu diri kita dan tipu kepada orang lain. Saya Marini, Habibah. Jadi, kita sebenarnya, bila kita dusta, satu titik hitam telah melekat di hati kita. Lama-lama hati kita menjadi hitam. Susah nak mendapat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab susah hidayah Allah, maka susah untuk kita melakukan perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bersyukurlah Allah menjaga kita. Bersyukurlah Allah menjauhi kita daripada berdusta. Tak apa. Walaupun pahit, bercakap benarlah. Kena atas mata hidung kita pun tak apa. Kita bercakap benarlah. Allahu Akbar. Dan saya pernah sebut sebelum ini juga, ingat kita mak-mak ni, nenek-nenek ni, jangan bercakap bohong dengan cucu. Walaupun cucu masih kecil, umur 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Bila dia nak ikut kita, nak pergi mana-mana, nak ikut nenek, tak apa. Tak payah ikut kan? Di sana ada hantu. Di sana ada orang jahat. Kan? Dia pun. Kan? Takut budak tu. Dia kita cakap macam tu. Betul tak Siti Atika? Atika ada cucu. Masli belum ada cucu lagi. Jamnah Daud dah ada cucu. Jadi, ada kadang-kadang. Kalau tak ikut, nenek beli toy. Okey, nak tak? Nak. Dia cakap nak tu, tak jadilah dia ikut. Balik kita tak beli. Dosa tak? Dusta tak? Dusta. Bohong. Janji nak beli, tak beli. Walaupun dengan budak umur 3 tahun. Yes. Lama-lama dia pun suka berbohong juga. Allahu Akbar. Kita kalau dia bohong kat kita, marah tak? Pasti confirm marah. Marah sangat-sangat. Jadi, janganlah biarkan titik-titik hitam itu ada dalam hati kita. Apa kata Zaliha? Dengan cucu-cucu pun kita perlu cakap benar. InsyaAllah bunda. Kamarujan, cucu zaman sekarang pandai Ustazah. Betul kan? Kita balik aja tak beli. Dia akan kata, nenek bohong. Nenek tipu acap. Cucu saya nama Ashraf. Dia akan cakap macam tu. Kita rasa juga, tercuit juga di hati kita. Aku cakap bohong je dengan cucu. Kalau dia cakap bohong nanti dengan aku, kalau aku panjang umur, tentulah kita marah. Betul tak Umi Ruqyah? Terasa ya. Mudah-mudahan insyaAllah kita perbaiki diri kita, hati kita baiki. Bersih hati. Nak bersih hati dengan apa? Banyak berzikir pada Allah. Banyak baca Quran. Banyak menunaikan solat-solat sunat. Solat tahajud malam. Bangunlah. Di antara amal ibadat yang sunat yang paling baik sekali bagi kita untuk ialah bangun malam. Bangun malam. Sebab malam sunyi. Kita boleh buat macam-macam perkara. InsyaAllah kita boleh solat dengan khusyuk. Kita boleh berzikir dengan khusyuk. Boleh baca Quran dengan khusyuk. Tambah-tambah lagi malam Jumaat. Zai. Terima kasih Zai.
hantar kat saya apa, duk. Tak payah cakap. Terus gunting, list daun, InsyaAllah, Jamadah kata, sentiasa beristighfar, mohon keampunan, biar titik-titik hitam yang ada di hati kita bersih. Sebab tu, minta maaf, Bila orang tanya, Ustaz, macam mana susahnya saya nak bangun malam? Bersihkan hati. Bersihkan hati. Bersihkan hati. Bersih hati dulu. Kenapa? Bersihkan daripada segala dosa yang melekat, sudah berkesan pada hati kita sekarang. Berkesan macam mana? Titik-titik hitam itu sudah banyak. So, susah. Tapi bersihkan hati, bersihkan jiwa, bersih. Sehingga sampai satu tahap, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. InsyaAllah, Alhamdulillah, Zai. Okey, Raja Syarif. Semoga-moga kita ni akan mendapat perolehan jiwa yang tenang, yang tak berserabut. Bukan tak serabut dengan masalah. Hidup ni tetap ada masalah. Tapi bila hati kita bersih, kita mampu menyelesaikan dengan sebaik-baiknya. Ada masalah, beristighfar banyak-banyak. Ada apa ujian Allah datang pada kita, istighfar banyak-banyak. Mungkin dosa kita sangat banyak menyebabkan Allah menguji kita. Menguji dan menguji sehinggalah kita bersih. Bersih apabila dijemput oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. InsyaAllah. Itu yang kita harapkan. Saya dan muslimin-muslimat semua sangat-sangat mengharapkan keadaan ini. Allahu Akbar. Biarlah hati kita bersih. Habis tu manusia tu buat dosa, Ustazah. Ya, memang pun buat dosa. Tapi InsyaAllah boleh dibersihkan melalui istighfar, melalui taubatan nasuha. InsyaAllah saya dan muslim-muslimat semua, hari ini hari Jumaat, hari yang penuh dengan keberkatan, penuh dengan kerahmatan daripada Allah SWT. Berdoalah pada Allah, beristighfar pada Allah banyak-banyak, bertaubat pada Allah SWT. Allahu Akbar. Mudah-mudahan hati kita putih bersih. Bila bersih, senang untuk kita mendapat hidayah daripada Allah SWT. Senang nak buat benda baik, mudah. Ini ajak pergi kuliah. Alah, nantilah Ustazah. Nantilah. Ada orang kuliah saya tempat mana. Bila saya ajak pergi kuliah, dia cakap, saya muda lagi, Kak. Kak lah pergi dulu. Allahu Akbar. Kita bangga dengan usia muda kita yang kita tak tahu bila masa Allah nak ambil nyawa kita, kan? Muda, tua, kecil, besar, semua jalan. Itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Khadijah Makzin, Ros Gunting, Fauzi Ahmad. Jadi maknanya jangan bincang soal muda atau tua. Tetapi apa saja kebaikan segera kita buat. Fastabiqul khairat. Allah kata, bersegeralah kita dalam melakukan kebaikan. Tak payah tangguh-tangguh. Tapi insyaAllah bila hati kita bersih, muslim-muslimat semua, mudah untuk buat benda baik. Itu je yang paling penting. Mudah buat benda baik. Sebab hati kita bersih. Dan Allah sentiasa mendengar segala doa-doa kita. Sebab hati kita dah bersih, so mudah untuk kita mendapat apa-apa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Umi Rokia, syarat mati bukan tua atau muda. Betul Umi, memang pun tak ada syarat. Siapa-siapa sama saja. Bila tiba masa, tak ada nak kata, saya masih muda, wahai Allah, wahai malaikat, ambil saya kemudian nanti. Sebelum bersiap sedia. Nak ambil orang tua pula, masa yang tua macam kita, macam saya ni, jawab, saya belum bersedia, wahai malaikat, tunggulah saya telah bersedia. Bila kita nak bersedia? Bagi masa dah begitu lama untuk kita bersiap sedia. Tapi kita tak juga, kan? Allahu Akbar. Okey. Firman Allah SWT dalam surah An-Nahl ayat 105.
Innama yaftaril kadhiba alladhina la yu'minuna biayatillah wa ulaika humul kadhibun. Sebenarnya yang tergamak berdusta itu hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itu ialah orang yang bertabiat dusta. Ya. Allahu Akbar. Rafidah Abdul Hamid Shima Rusnia. Ya. Kadang-kadang tu payah nak minta maaf. Ya. Jadi Allah kata sebenarnya yang tergamak berdosa itu hanyalah orang yang tidak beriman. Takut tak kita ni bila dikatakan, disabitkan, ya? Orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Waliyahzubillah. Ya? Sebab kita orang yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, beriman dengan malaikat, beriman dengan hari kiamat, beriman dengan qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala, beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para nabi dan rasul. Ya Muhaimin, ya Jamalia Azima bercakap, bersihkan hati dengan banyak beristighfar. Ya, bersihkan hati dengan banyak beristighfar, bersihkan hati dengan banyak mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bersihkan hati dengan beristighfar banyak-banyak, bersihkan hati dengan bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Mudah-mudahan, ya, insya-Allah. Kalau nak kira, ya, Allah ni maha baik kan? Maha baik. Dahlah hati kita dah gelap, dah kita minta ampun, minta ampun, minta ampun. Tetap bersyukur dengan segala nikmat-nikmat kerana Allah walaupun sedikit. Maka insya-Allah hati kita akan bersih. Ketika itu mudah bagi kita nak buat benda baik. Insya-Allah. Kita rasakan, bukan perasan, kita rasa. Oh, mudah rasa diri aku ni bila nak belajar kan. Tak kira lah pagi ke petang ke malam ke subuh ke. Ya, Asmawati, Khadijah Mat Zain, Nora An-Nur Umar Masa. Okay, mana mudah bagi kita. Bukan satu perkara yang payah. Tapi bila kita rasa lihat, alah, macam tak nak pergilah. Dia tak nak pergi tu, kita dah rasa dah. Terdetik dalam hati kalau saya, agaknya banyak dosa aku ni sekarang ni. Sebab tu payah nak mendapat benda-benda baik yang nak masuk ke dalam diri kita. Payah nak baca Quran. Ya? Kita tengok Al-Quran depan mata kita, tapi kita tak baca. Payah nak pegang Al-Quran. Payah nak baca. Tapi syoknya, bila dah baca, payah nak berhenti pula. Kan? Yang kita nak sepatutnya mudah nak baca dan payah nak berhenti. Itu yang paling baik slogan kita dah. Senang baca Quran dan susah nak berhenti baca Quran. Itulah kita kata yang kita rasa khusyuknya kita dalam baca Quran. Khusyuknya kita bila berdoa. Allahu Akbar. Khusyuk bila berdoa. Itu kadang-kadang tak sedar air mata kita dah meleleh keluar kan. Okay, Zainul Majid Nur Azlina. Allahu Akbar. Azlina, kita di muka surat 74, akhlak seorang Muslim. Ya? Akhlak seorang Muslim. Okey? Allahu Akbar. Masa cepat. Tak apa. InsyaAllah. Ya? Okey? Kita tengok. Ya? Maknanya, orang yang tergamak berdosa itu hanyalah orang yang tidak beriman. Kita ni orang beriman tidak? Kita mengaku kita orang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita orang beriman. Lepas tu kita sama sekali tidak mudah untuk berdusta. Kadang-kadang rasa juga nak lepas diri. Ada. Kalau katanya, bangun pukul apa pagi tadi? Contoh nak. Kita pun senyum aja. Nak cakap takut riak. Nak contoh lah. Ya nak? Pukul 3. Tak. Pukul 4. Tak juga. Habis tu, pukul 5. Tak juga. Maknanya, terkejar dengan subuh lah jawabnya dah. Begitulah. Maksudnya nak ceritanya, Allahu Akbar. Kenapa kita tak bangun? Sebab hati kita mula gelap. Sebelum ni kita bangun. Dan ni dah tak bangun. Sehari tak bangun. 2 kali tak bangun. 3 kali tak bangun. Masuk ke 4, kita dah rasa selesa dah. Alah, tak bangun pun tak apalah. Saya mari ni, Puan Hindun. Lembut je Ustazah ni bila...
Mudah-mudahan. Alhamdulillah. Amin, amin, amin. InsyaAllah. Mudah-mudahan. Kita berdaya upaya. Nak bohong aja fikir. Bohong, dusta. Orang dusta masuk neraka. Benar, kita akan mendapat kemenangan dan kejayaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pahit, cakap benarlah. Maaf bang, tadi jumpa dengan kawan, menyembang sekejap. Itulah. Kau cakap baik-baik, senang. Baru abang tak ni lah. Kita ni kalau jumpa kawan, betul tak Puan Hindun? Boleh tahan. Lupa suami. Bukan lupa tapi suami lebih-lebih lagi betul tak? Udah jumpa kawan. Kita ingat ada bini kat rumah. Lapar ke kenyang? Janji nak pergi beli nasi goreng tu nak makan sama-sama. Bukan cerita saja bercakap dengan janji, tak apa, kejap lagi abang pergi beli. Nanti kita makan sama-sama. Pukul 10 tak balik lagi. Pukul 11 tak balik lagi. Kenapa? Abang jumpa kawan lah menyembang sekejap sembelak nunggu nasi goreng. Pergi pukul 8, balik pukul 11. Ingat ke jam gila malam-malam ni. Kan? Tapi yang paling penting, kita dah sebut tadi, sucikan hati kita dengan baca Al-Quran. Sucikan hati kita dengan beristighfar banyak-banyak pada Allah. Sucikan hati kita dengan bertaubat, taubatun nasuha. Masya-Allah, mudah-mudahan. Memang kena hari-hari lah taubat. Tak bolehlah setahun sekali. Tak boleh. Betul tak Munira? Masli? Nur Azlina? Tak boleh sekali. Kena kerap sentiasa. Paling tidak beristighfar pun cukup lah. Berapa kali? 100, 1000, 2000. Tak ada masalah. Tapi yang penting ribu-ribu supaya hati kita bersih. Tapi ingat, kalau dusta kita dengan manusia, kita kena dapatkan kemaafan daripada mereka. Dengan Allah, tuju terus pada Allah SWT. Tapi kalau dengan manusia, mintakan kemaafan daripadanya. Sama ada suami kita, mak bapak kita, anak-anak kita, adik-adik kita, keluarga kita, sahabat handai kita. Ya Allah, ya Allah, ampunkan dosa kami, ya Allah, atas dusta yang kami lakukan, atas dusta yang kami ucapkan dalam kehidupan kami, wahai Allah. Engkau Maha Pengampun, Engkau Maha Pengasih, Engkau Maha Penyayang. Kita pernah berdusta pada anak kita, kita minta maaf dengan anak kita. Dia dah besar, Ustazah. Tak apa, dulu mak pernah bohong dengan Angah kan. Minta maaf banyak-banyak. Sebab masa tu, mak lagi kerja. Tapi sebab Angah nangis. Tapi sekarang Angah nangis lagi tak kalau mak pergi kerja? Tak ada. Maksudnya, kita minta maaf. Walaupun dia 2 tahun, Ustazah, menunjukkan rasa cantiknya, bersihnya diri kita. Yanti kata, hehehe. Pak contoh dah tak ada kaitan pun dengan mana-mana hidup ataupun yang mati. Betul tak? Menyembang. Kita pun sama-sama juga menyembang. Nak jumpa kawan menyembang. Dalam kuliah pun menyembang. Tu kadang-kadang. Yalah, jumpa kawan, kita menyembang. Ya betul. Tapi selagi tidak menyentuh hal orang lain, insya-Allah tak ada salahnya. Menyembang pada perkara yang baik. Menyembang kepada intipati kuliah kita setiap kali kita ikuti kuliah. Masya-Allah. Bagi sahabat-sahabat yang tak dapat ada bersama, kita cerita, kita cakap. Kalau dia nak bercakap bohong sikit, kita bukan kata kat dia. Tapi sebenarnya, apa Mazur kata, macam dah terkena dah. Ada nak ceritanya? Allahu Akbar. InsyaAllah saya juga menasihat hati saya. Kalau saya buat dosa dengan suami, berbohong dengan suami, saya tak boleh minta maaf dah dengan dia. Betul kan? Saya tak boleh minta maaf dah. Kecuali saya hanya secara dia nak cakap dia maaf, tak boleh dah. Tetapi kita berdoalah baik-baik untuk dia. Sedekahlah yang baik-baik untuk dia. Kalau boleh, sedekahun jariah untuk dia. InsyaAllah, mudah-mudahan. Okay. Masa kata deep pagi ini. Alhamdulillah. Okay. Sikit lagi sebab kita mulai lewat sikit tadi. Dalam Al-Quran, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 177. Panjang. Kita tengok maksud dia.
Bukanlah perkara kebajikan itu hanya kamu menghadapkan muka ke pihak timur dan barat. Tetapi kebajikan itu ialah berimannya seseorang kepada Allah dan hari akhirat dan segala malaikat dan segala kitab dan sekalian nabi dan mendermakan seseorang akan hartanya sedang dia menyayanginya. Tu. Ya. Maknanya bukanlah kebajikan itu hanya semayang menghadap ke kiblat, timur dan barat kita hadap, bukan. Tetapi kebajikan itu ialah beriman seseorang kepada Allah, Rasul, hari kiamat, malaikat dan segala kitab dan sekalian nabi dan mendermakan seseorang itu akan hartanya sedang dia menyayanginya. Allah. Siapa tak sayang kepada harta, ya? Kamu-kamu Iman sayang, Siti Atikah, Linda Rahim, Fatimah Ayub, ya? Siapa tak sayang ke harta? Semua sayang ke harta, betul tak? Tapi itulah yang Allah nak kita buat baik. Maknanya baik tu bukan saja menghadapkan muka kepada arah kiblatnya sembahyang timur ke barat, tetapi orang yang dikira sebagai orang yang buat baik itu orang percaya Allah, percaya Rasul, percaya kitab, percaya malaikat dan percaya hari kiamat, dan juga orang yang menafkahkan hartanya untuk kebajikan walaupun harta itu dia sayang. Lepas tu, kepada kaum kerabat dan anak-anak yatim dan orang-orang miskin dan orang yang terlantar dalam perjalanan dan kepada orang-orang yang meminta dan untuk memerdekakan hamba-hamba abdi, mengerjakan seseorang akan sembahyang dan mengeluarkan zakat dan perbuatan orang-orang yang menyempurnakan janjinya bila mereka membuat perjanjian. Makna banyak tu nak cerita kebaikan itu, maka termasuklah dari segi orang-orang yang menyempurnakan janjinya bila mereka buat perjanjian. Maknanya tidak dusta lah, tidak orang kata tidak mengkhianati janji-janji. Ini orang yang amanah. Masya Allah. Mudah-mudahan muslimin-muslimat jemaah Kamariah Ibrahim. Saya nampak Latifah Ali, Mama Yahshim, mudah-mudahan insya-Allah, lagi orang yang sabar dalam masa kesempitan dan dalam masa kesakitan. Allahu Akbar. Sabar dalam masa kesakitan, sabar dalam masa kesusahan, kesempitan dan kesakitan. Sabar ketika susah urusan harta, dan juga dari segi sakit. Ramai sahabat-sahabat kita yang sakit, sama-sama kita doakan mudah-mudahan Allah kurniakan kepada mereka semua yang sedang sakit itu kesembuhan, mudah-mudahan, dan sembuh yang tidak ada penyakit lagi selepas ini. Itu doa kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah, sahabat kita Ayah, insya-Allah dah semakin sihat. Mek Hafsah barangkali ada dalam kuliah kita ataupun tidak pada pagi ini. Lagi siapa sahabat-sahabat kita yang lain lah. Saya rasa Rozaman pun kurang sihat tapi katanya dah alhamdulillah. Dan sahabat-sahabat kita yang lain yang sakit tapi tak beritahu, yang suaminya sakit, insya-Allah kita doakan mudah-mudahan suami sahabat-sahabat kita diberi kesihatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sesuai hari ini hari Jumaat, penghulu kepada segala hari, mudah-mudahan Allah mendengar doa-doa kita sebagai hamba-hambanya, mudah-mudahan, insya-Allah. Ramai lagi ada orang suami saya sakit ustazah, ada dalam kuliah kita ini, tolong doakan. Ada orang isteri dia sakit, tolong doakan. Ada orang anak-anak dia sakit, mohon supaya kita sama-sama boleh mendoakan untuk kesihatan pada para sahabat kita. Anak-anak murid saya pun ramai juga yang tak sihat, tapi kita doakan. Asmawati Li, masya-Allah, Zaitika, Wani Azimah Ishaq, Puan Zaman. Kita habiskan ayat Quran ini. Dan betul juga, dan dalam masa bertempur dalam perjuangan perang sabil, orang yang demikian sifatnya. Mereka itulah orang-orang yang benar beriman dan mengejar kebajikan, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Allahu Akbar. Itu orang bertakwa.
Sedangkan kita nak jadi orang yang bertakwa pada Allah. Hanya orang yang bertakwa pada Allah saja yang insya-Allah akan berada dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi satu Allah jelas. Allah beritahu kat kita bagaimana untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Masya-Allah, mudahnya agama Islam ini, muslimin-muslimat semua. Jangan kata payah. Buat dulu baru tahu payah ke senang, ya. Orang yang sakit solat macam mana? Buat. Alhamdulillah, saya boleh buat ustazah. Orang sakit, alhamdulillah, saya boleh berpuasa ustazah. Alhamdulillah. Kita minta dengan Allah, ya. Sakit ke nak sihat, sakit datang daripada Allah. Sihat juga adalah datang daripada Allah. Yang menyembuhkan sakit kita ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Doa tetap doa, tapi ikhtiar, mesti ikhtiar. Jangan saya dah tak larat dah ustazah nak berikhtiar ustazah. Ya, Nurjan Abdul Hamid Nurjan. Mana saya dah penat. Jangan putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sayang kepada kita hamba-hambanya. Sangat sayang. Masya-Allah, ya. Okey, muslimin-muslimat semua. Azina, saya rasa kita satu lagi. Nabi kata tidak beriman bagi orang tidak jujur dan tidak dapat dipercayai, tidak setia kepada amanah, dan tiada agama bagi orang yang tidak memegang pada janjinya. Lebih kurang itu. Tak menunaikan janji. Siti Razia Muhammad Nazim. Okey, first time tengok kuliah subuh ustazah. Kuliah subuh saya sekali sebulan saja. Jadi terima kasihlah kepada muslimat semuanya. Alhamdulillah, saya rasa kita boleh tangguh dulu. Barangkali ada sahabat-sahabat kita yang nak pergi bekerja, ada sahabat kita yang nak menyediakan breakfast untuk suami dia, anak dia dari sekolah habis dah. Pak Si Ahmad, Saira, alhamdulillah. Okey. Okay. Mudah-mudahan ingat, sentiasa bercakap benar walaupun pahit. Sentiasa mengaku atas dosa-dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Dengan Allah, kena minta ampun. Dengan manusia, kena minta maaf. Minta maaf lah, ya. Minta maaf. Mohon maaf daripada manusia. InsyaAllah, mudah-mudahan muslim-muslimat, kalaulah kita benar-benar, insyaAllah, ya. Yati Effendi, okay, Nur Azlina Yanti, duk lipat kain. Kalau tidak, tak dan Yanti. Kalau pagi balik gelap. Tak apa. Mudah-mudahan kerja-kerja kita dikira sebagai ibadah oleh Allah SWT. Dan dia beri ganjaran pahala buat kita semua. Masa Izan. Mudah-mudahan. Apa kata Izan? Sambil menggoreng mihun. Ustazah, Masya Allah. Sedap juga tu bawa kat saya sepinggan. Kejap lagi. Masa Kucum, Kumanso, Masya Allah. Terima kasih banyak-banyak. Terutama sekali pada pihak penganjur program kita pada pagi ini, kuliah kita pada pagi ini, iaitu Surah An-Nur, Fasa 3A, Bandar Seremban Selatan. Ingat, infak dana untuk aktiviti kuliah ilmu. Ada dalam tu tertera nombor akaun. InsyaAllah. Bersedekah pada hari Jumaat ini sangat bagus. Dan ingat, sedekah subuh tu masuklah. Apa kata Rasulullah SAW, setiap hari dua malaikat Allah utuskan. Satu di kanan, satu di kiri. Yang di kanan bila kita bersedekah, dia akan mendoakan supaya ditambah lagi rezeki buat kita. Tapi yang di kiri kita, malaikat juga akan berdoa. Celakalah orang ni. Allahu Akbar. Takut tak? Perkataan celaka tu sangat takut. Sebab itu, kita memilih untuk banyak bersedekah. Sedikit siapa dia, sebahagiannya untuk infak surah An-Nur yang kita sayangi. Tak pernah kenal. Tapi cukup dengan program-program yang dia adakan setiap hari. Kalau kita masuk dalam page dia, Masya Allah, banyak program-program. Nak pilih mana ustaz, mana ustazah, semua ada. Hok comel ada, tak comel ada. Allahu Akbar, gurau. Okey, terima kasih pada muslim-muslimat yang ada bersama. Kalau tanpa ada muslim-muslimat semua pun, program kelas subuh kita tidak
terlaksana. Sebab saya bercakap tak ada orang. Dah, dan sekarang kita nampak juga orang yang ada masuk. Tak apalah. Tak ramai pun tapi ada orang insya-Allah. Dan selalunya orang akan masuk kemudian sebab kuliah subuh bertembung dengan beberapa kuliah subuh dan yang lain. Tidak ada masalah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak. Mudah-mudahan insya-Allah Allah mengampunkan dosa-dosa kita semua. Astaghfirullahalazim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.